dirahmati Allah sekalian, isteri Rasulullah yang meriwayatkan hadis besar ini namanya Zainab. Ada Zainab, anak Nabi pun ada yang bernama Zainab, isteri Nabi pun ada 2 orang yang bernama Zainab. Ini Zainab binti Jahash. Kenal satu nama, berapa ilmu dah tuan? Dah banyak ni, alhamdulillah. Tiap-tiap kali tuan-tuan dengar maklumat baru, sebut alhamdulillah. Dalam hati pun tak apa, di mulut pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dapat ilmu baru, aku tambah 10 ilmu baru yang lain. Subhanallah. Pada suatu hari, isteri Nabi ni yang kita tak kenal ni, yang kita kenal Aisyah, Hafsah, itu terkenal lah. Sebut Saudah binti Zam'ah, lagi tak kenal, isteri Nabi, isteri kedua Rasulullah selepas Khadijah. Zainab binti Jahash juga salah seorang isteri Rasulullah. Dia riwayatkan, dia kata satu hari Rasulullah masuk dalam keadaan yang cemas. Nabi masuk dalam rumah ke bilik-bilik lah, mana ada rumah, no? Yang pergi umrah Masjid An-Nabawi itu tanya mutawif, ini pagi-pagi kalut cari roti, kalut nak minum teh Arab, nak pergi cari kebab. Tanya mutawif, dulu rumah isteri Rasulullah di mana? Keluar pintu Baqi' tu, di sebelah situ. Bilik saja tuan, hanya bilik sehingga Nabi wafat. Bukan rumah 3 bilik, 1 bilik air, 4 bilik, 2 bilik air, 1 bilik aja setiap orang isteri. Subhanallah. Bila baca hadis ni, Nabi masuk ke dalam rumah Zainab, maksudnya bilik Zainab. Hari itu giliran Rasulullah untuk berada di rumah Zainab binti Jahash. Nampak? Kita faham lagi hadis. Nampak? Kita baca hadis ni, Nabi kalut-kalut, masuk dalam keadaan yang takut, masuk dalam keadaan yang kalut, masuk dalam keadaan yang cemas. Nabi masuk rumah siapa? Rumah Zainab binti Jahash. Orang yang belajar hadis dia tahu dah, oh maksudnya hari itu giliran Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab. Doa. Kemudian dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang cemas, Nabi pun sebut la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata hancur binasalah orang Arab. Bukan Nabi doa, Nabi nak sebut keluhan. Nabi kata hancur binasalah orang Arab. Kata para ulama, bila Nabi sebut hancur binasa orang Arab, termasuk semua orang Islam yang lain dalam keadaan getir. Semua orang Islam yang lain dalam keadaan getir. Kenapa ya Rasulullah? Kerana satu malapetaka kejahatan yang sudah hampir menerima mereka, menimpa mereka. Apakah kejahatan tersebut? Nabi pun sebut. Pada hari ini, tuan-tuan, hari itu bila? Zaman Rasulullah tu 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Sebab nak kira dengan tepat susahlah. Tuan-tuan, kena tahu hadis ni diriwayatkan pada tahun berapa Hijrah. Jenuh cari ya. Kan? Jenuh cari. Jadi Nabi pun sebut, Nabi kata umat bangsa Arab ni dalam keadaan yang celaka yang besar yang akan menimpa, kerana pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya jari telunjuk, yang dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Nabi buat macam ni. Nabi kita habis orang Arab, hancurlah orang Arab, kata Rasulullah. Sebab hari ini telah dibuka tembok besi yang dibina oleh Zulqarnain. Ini bahasa yang mudahnya. Kalau baca sendiri, seumur hidup tak pernah jumpa hadis ni, baca sendiri tak faham. Tuan-tuan,
Tapi bila Nabi sebut walaupun ringkas macam tu, para sahabat dah boleh faham. Kerana bukanlah itu satu-satunya hadis yang Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ada berpuluh-puluh hadis lain Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Maka dengan itu bila Nabi sebut hadis ni walaupun ringkas, Nabi kata habis hancurlah orang Arab kerana hari ini lubang tembok itu telah pun dibuat lubang sebesar ini. Nabi sebut, Nabi tunjuk dengan jari dia kepada Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab tengok Nabi, keadaan Nabi tunjuk begitu. Lalu bertanya, iaitu Sayyidatuna Zainab tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh? Lalu Nabi SAW menjawab, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak, majoriti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, Nabi masuk bagi tahu kepada Zainab, adakah berita tersebut hanya untuk Zainab binti Jahash radhiyallahu anha sahaja? Ini yang pertama sahabat ulama bahas. Jawapannya, berita ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, seandainya Zainab binti Jahash ini tidak memiliki kecerdikan yang tinggi, isteri Nabi ini, adakah hadis ni akan diingati oleh dia ataupun dilupakan? Jawapan dia, lupa. Maka sahabat-sahabat yang bijak, sahabat-sahabat yang cerdik, sahabat-sahabat yang genius, mereka menghafal hadis-hadis Nabi selepas kewafatan Rasulullah. Mereka ingat hadis tersebut dan kemudian mengajarkannya kepada tabi'in. Waktu Nabi hidup, Nabi larang untuk ditulis serentak Al-Quran dan hadis. Yang Nabi benarkan hanya ditulis Quran. Bila turun wahyu, Nabi panggil penulis-penulis Quran seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Zaid bin Thabit, seperti Ali bin Abi Talib, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, datang ke sini penulis-penulis Quran. Hadis jangan dicatat lagi. Maknanya yang membawa kepada kita sehingga malam ini kita ada ratusan ribu hadis Rasulullah. Siapa yang menghafal? Sahabat radhiyallahu anhum. Hebat sahabat. Bukan sahaja banyak ibadah mereka, tetapi juga bijak otak mereka. Adakah semua sahabat menghafal? Tidak. Sebahagian sahabat tidak mampu menghafaz hadis. Maka kata Sayyiduna Hudzaifah ibnul Yaman, apabila Nabi sebutkan kadangkala hadis yang panjang, pernah Nabi berkhutbah sehingga sampai waktu zuhur, berhenti sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur, Nabi sambung khutbah sehingga hampir waktu asar, Nabi turun solat asar dengan sahabat. Habis solat asar, Nabi sambung khutbah. Kata Sayyidina Hudzaifah, a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling alim di kalangan kami ialah orang yang paling kuat, ingatannya. Ini tajuk lain lah ni. Yang tu perbahasan mustalah dah tu. Yang tu perbahasan mustalahul hadis. Saya tersilap dah masuk kan. Kita nak urai iaitu yang kedua, Allah tunjukkan kepada Nabi antara satu daripada 1000 mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi. Apa antara mukjizat Nabi? Antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi tembok yang dibina oleh Zulkarnain radhiyallahu anhu. Satu hari dulu depan mata Nabi, dan tembok itu sedang dilubangkan. Tuan-tuan, Nabi duduk begini, Nabi nampak tembok tu duduk begini. Kadang-kala dalam mimpi, dan banyak kali ketika Nabi sedang jaga macam ni, Nabi tengok. Nabi pernah dalam keadaan jaga begini, Nabi tengok syurga depan mata begini, macam tu. Subhanallah. Yang ni Nabi nampak apa? Nampak tuan-tuan? Antara satu daripada 1000 mukjizat. Tuan-tuan kena beli buku 1000 mukjizat Rasulullah. Malam ni kita tahu 16 je mukjizat Nabi, 16.
Malam ni kita hanya tahu 12 mukjizat Rasulullah. Paling banyak 31 contohlah. Tuan-tuan, ada 1000. Punya banyak. Ini antara mukjizat Nabi. Allah tunjuk tembok itu di depan Nabi dan dia sedang berlubang. Tembok itu sedang dilubangkan oleh Ya'juj wa Ma'juj, yang bilangan mereka ramai. Kenapa sejak ribuan tahun tembok itu tidak lagi berjaya ditembusi? Kalau cerita Ya'juj Ma'juj pula lagi lama. Ya'juj Ma'juj ni orang, hari tu mereka buat seminar. Saya salah seorang pembentang atas kerja 7 jam. Seminar 7 jam. Saya bentang sekejap, sejam setengah. Bilangan mereka sangatlah ramai. Iaitu kalaulah Ya'juj Ma'juj ni lintas satu tasik, Nabi sebut tasik Tabariyah, yang kedalaman sebahagiannya mencecah 40 hingga 60 meter. Tuan boleh Google 40 meter, punyalah dalam. Tuan-tuan, 40 meter. Ini baru berapa ni? 20 kata tak? Dalam. Luas, lebar dia berpuluh-puluh kilometer, panjang dia pun berpuluh-puluh kilometer. Seandainya tentera Ya'juj wa Ma'juj lalu di tasik ini, kata Rasulullah, mereka akan minum air dari tasik ini sehingga kering. 1 juta kah? Lebih. Tuan-tuan, minum sampai kering. Tu tasik, tuan-tuan tengoklah tasik-tasik mana pun dalam Malaysia ni, orang minum berapa puluh-puluh tahun tak kering-kering pun. Maksudnya bilangan dia terlampau ramai. Dengan bilangan yang begitu ramai, takkanlah 1000 tahun dia orang duk korek tembok ini, takkan tak dapat tembus lagi? Jawapan dia, sudah pun tembus. Setiap hari bilangan yang begitu ramai ni, berapa bilion wallahu alam ni, yang duk korek tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, campuran daripada besi dan tembaga yang dicairkan setiap hari sampai ke hujung sana. Dan ketua dia akan ajak balik, ini hadis. Ketua dia akan ajak balik, jom esok kita akan pecahkan. Bila datang esok, tembok itu akan disempurnakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Elok balik. Yang korek sepanjang hari semalam, semuanya telah pun ditampal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembok itu wujud bukan di langit ketiga, bukan di bawah dasar bumi, di atas muka bumi inilah, tetapi tak ada siapa pun yang tahu di mana. Allah ghaibkan tembok itu, Allah ghaibkan, wallahu a'lam. Sehinggalah satu hari nanti, kata Rasulullah, apabila mereka korek sampailah ke hujung, mereka pun dah nampak yang di sebelah sana bumi juga, tuan-tuan. Di sebelah sini pun bumi, yang di sebelah sana pun bumi juga. Maka kata ketua mereka, esok kita kembali dan esok insya-Allah kita pecahkan. Dia sebut insya-Allah, baru nak reti sebut insya-Allah. Esok kita kembali dan esok insya-Allah kita hancurkan. Waktu itulah waktu jadi itu, ketika itulah seluruh Ya'juj Ma'juj yang ramai itu akan keluar dan kembali melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Banyaknya bilangan mereka ini sehingga Allah ketika itu akan mewahyukan kepada Nabi Isa. Tuan-tuan, Dajjal waktu tu mati dah. Ni cerita dah hujung, ending dah ni. Ni hak saya cerita ni ending dah. Cerita daripada Dajjal. Dajjal saja 2 jam. 2 jam Dajjal saja, tajuk Dajjal saja. Ni ending dah. Nabi Isa, Imam Mahdi dah keluar, perang terbesar dunia yang dipimpin oleh Imam Mahdi pun dah habis, umat Islam pun dah menang. Putrajaya apa nama ni, pusat pemerintahan Islam ketika itu di Palestin, Baitul Maqdis. Ni habis dah ni cerita ni. Madinah ketika itu Masjid Nabawi kesunyian.
Nabi Isa pun dah turun, Dajjal pun dah dibunuh, baru keluar Ya'juj Ma'juj. Lama lagi dia punya perjalanan dia tu, kronologi dia begitu. Baru keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ni hadis yang Nabi sebut ni, yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kaum ini, bangsa manusia yang nama Ya'juj wa Ma'juj ini, satu bangsa yang ganas. Sekuat-kuat Nabi Isa, sehebat-hebat Isa alaihi salam, Allah Ta'ala wahyukan, wahai Isa, harriz ibadi ila tur, bawa semua hamba-hambaku naik ke bukit Tur. Sekarang telah dilepaskan sekumpulan hambaku. Allah sebut hamba, siapa dia? Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang telah dilepaskan, dan tidak ada satu kabilah pun yang boleh menandingi dan mengalahkan mereka, termasuk kalian. Kalian tu siapa tuan? Tentera Nabi Isa. Tentera Nabi Isa yang kuat tu, yang terpilih tu, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tuan-tuan bayang orang Islam akhir zaman nanti, bukan 2018 benda ni belum berlaku. Ni yang saya sebut ni belum berlaku. Satu hari seorang daripada keturunan Rasulullah akan keluar, namanya Muhammad ibn Abdullah. Dia akan memimpin umat Islam. Berlawan dengan siapa? Dia akan memimpin umat Islam. Tentera-tentera pasukan Islam yang dipilih oleh Allah berlawan dengan gabungan seluruh orang-orang kafir di atas muka bumi Allah ini. Siapa menang? Imam Mahdi menang. Kemudian baru Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar bawa dengan pasukan tentera Dajjal, maka ketika itu Imam Mahdi tak boleh nak lawan dengan Dajjal, tak boleh nak kuat. Waktu tu baru turun bantuan Isa ibn Maryam alaihi salam. Baru turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa, kalahkan tentera Dajjal. Maksudnya kuat lagi tentera yang Nabi Isa pimpin, termasuklah Imam Mahdi di bawah pimpinannya. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa semua naik, selamatkan diri. Yang ni tak ada siapa boleh lawan. Subhanallah. Macam mana tu tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak? Tentera Imam Mahdi boleh kalahkan gabungan seluruh orang kafir atas muka bumi Allah. Satu hari ni akan datang. Satu hari akan datang. Keluar tentera yang lebih kuat iaitu Dajjal, lebih kuat. Tentera Imam Mahdi tak boleh lawan. Turun Nabi Isa, bentuk balik pasukan, lawan dengan tentera Dajjal, kalah tentera Dajjal. Keluar satu pasukan yang lebih kuat, Ya'juj wa Ma'juj. Macam mana punya ganas tuan-tuan, sehingga Allah tidak membenarkan Nabi Isa dan tentera-tenteranya bertempur dengan Ya'juj wa Ma'juj ini. Tak perlu, naik, lari. Selamatkan diri kamu. La yadani li ahadin biqitalihim. Hadis ni, la yadani li ahadin biqitalihim. Kata Rasulullah, tidak ada satu pasukan pun yang boleh mengalahkan mereka. Bahasa mudahnya, soalan mudah, soalan kuis, siapakah tentera terkuat dunia? Lebih kuat daripada tentera Imam Mahdi, lebih kuat daripada tentera Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj. La yadani li ahadin biqitalihim. Nabi kata tak ada pasukan boleh mengalahkan mereka. Punya banyak, punya ganas. Macam mana tuan-tuan? Bayang. Akhirnya yang membunuh Ya'juj Ma'juj ini, Allah Ta'ala buat turun selemah-lemah makhluk, iaitulah ulat saja. La ilaha illallah. Ulat dia. Maka tentera yang paling kuat ulatlah pula. Akhirnya ketika mana Ya'juj wa Ma'juj ini telah pun memenuhi muka bumi Allah, Nabi Isa dan tentera-tentera Islam bermunajat kepada Allah, ya Allah turunkan kemenangan, ya Allah turunkan bantuan. Siapa nak turun ni? Mana tentera nak datang? Kata Rasulullah, Allah hanya hantarkan ulat saja. Kecil je ulat ni. Dia digigit di leher Ya'juj Ma'juj, mati kesemuanya Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Tengok kitaran kuasa yang Allah tunjukkan. Kuat. Dengan kuasa Allah, yang lemah aja Allah Ta'ala hantar. Yang paling kuat sekali ialah
Allah Subhanahu wa taala, yang maha berkuasa maksudnya, yang maha berkuasa Allah. Maka malapetaka inilah yang Nabi terkejut besar. Bila Nabi tengok, Nabi terkejut besar, sebab sudah pun berlubang sebesar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.